Usaha pembentukan kerajaan pasca PRU ke-15 benar-benar mencerminkan semangat perpaduan. Ia wujud hasil perbincangan dan kesepakatan para pemimpin parti gabungan yang berbeza prinsip perjuangan. Situasi tersebut menggambarkan bahawa politik negara mula bergerak ke arah rekonsiliasi atau pemulihan demi kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Laporan Andy Riza Rohadian. Secara teknikal, banyak pihak berpendapat bahawa kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya berbentuk campuran atau gabungan, tetapi pembentukannya dibuat atas semangat perpaduan dengan menjunjung titah yang di-Pertuan Agong. Perpaduan memerlukan toleransi dan persefahaman, saling menghormati dengan meraihkan kepelbagaian. Nilai-nilai tersebut dapat disaksikan ketika proses pembentukan kerajaan pasca PRU ke-15. Para pemain politik bertindak matang dengan menonjolkan makna sebenar perpaduan dalam berpolitik. Perbezaan ideologi diketepikan bagi membuka ruang mencari titik persamaan. Bagaimanapun, ia tidak bermakna mereka menggadai prinsip yang diperjuang parti masing-masing. Sebaliknya, bukti bahawa kepentingan rakyat serta negara lebih diutamakan berbanding kepentingan parti maupun individu. Tidak ada satu penggadaian prinsip pun selagi mereka mampu untuk bersama-sama berunding tentang prinsip masing-masing. Bagi saya, prinsip ini yang paling tertinggi iaitu bagaimana untuk kita menjaga keharmonian, menjaga kestabilan negara. Itu prinsip yang paling penting dan utama dalam kalangan rakyat Malaysia. PRU ke-15 melakar satu lagi warna baharu dalam kanvas politik negara. Parti-parti yang sebelum ini berseteru sekarang bergabung membentuk sebuah kerajaan perpaduan. Ini satu anjakan ke arah rekonsiliasi politik. Bagi saya, UMNO dan Barisan Nasional apabila menyertai kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar, UMNO BN meneutralkan situasi politik yang sebelum ini digambarkan bahawa akan berlaku keadaan yang tidak baik kepada negara dengan ideologi yang sukar diterima oleh orang Melayu. Tetapi kita lihat bermula pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim hinggalah hari ini, kita tidak nampak satu keadaan di mana yang kita bimbangkan tersebut muncul. Dan bagi saya, kerajaan perpaduan ini adalah satu bentuk perdamaian politik yang kita perlukan bagi memastikan tidak ada lagi cakap-cakap politik ataupun politiking yang berterusan. Kita perlu sedar bahawa politiking yang berterusan ini bukan sahaja boleh mengganggu urusan kehidupan kita, mengganggu pentadbiran kerajaan dan mengganggu sosialisasi rakyat. Namun, apa salahnya kalau kita berikan ruang yang sebesar-besarnya kepada semua parti-parti politik untuk membuktikan bahawa mereka sebenarnya masuk dalam kerajaan untuk memulih dan membangkitkan semula ekonomi, politik dan sosial. Kenyataan media pertama Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10 turut menarik perhatian. Beberapa perkara yang disentuh menggambarkan komitmen beliau untuk memperkukuh perpaduan dalam kalangan pemimpin politik dan rakyat berbilang bangsa di Malaysia. Ucapan tersebut menggambarkan bahawa kita sudah bersedia untuk melakukan gencatan politik sementara waktu dan kita bekerja untuk membangkitkan semula negara. Saya yakin kalau kita berusaha dan bersungguh-sungguh untuk melakukan perkara demikian ataupun saya boleh nyatakan political will, inilah sebenarnya satu tindakan yang baik kepada negara. Usaha membangunkan semula negara bukan hanya urusan kerajaan, tetapi tugas yang perlu digalas setiap warga negara. Satu hal yang perlu diingat, Malaysia milik kita bersama. Tugas wakil rakyat, baik kerajaan maupun pembangkang, bukan hanya mengatur strategi untuk menang kerusi. Tumpuan penuh perlu diberi kepada individu yang memilih anda untuk duduk di kerusi tersebut. Rakyat, pelbagai cabaran sudah menanti untuk diselesaikan. Kuncinya ada di depan mata. Penyelesaian bermula dengan perpaduan. Selamat bertugas untuk semua yang berhormat. Andy Riza Rohadian, RTM.